Muhammad Stampin. Terima kasih Dato' Pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan hari ini. Saya ingin merujuk kepada butiran 040100 iaitu pembanterasan dadah. Dato' Pengerusi, saya telah membangkitkan isu ini berkenaan dengan langkah-langkah apa yang akan dibuat atau telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membanteraskan penyalahgunaan dadah di Sarawak dan khususnya di Kuching. Saya telah dapat satu jawapan yang panjang lebar berkenaan apa-apa tindakan yang diambil dan program-program yang dilaksanakan. Tetapi pada hakikatnya tahap penyalahgunaan kuasa penyalahgunaan dadah itu masih berleluasa di Sarawak dan di Kuching juga. Dan saya ingin merujukkan kepada satu kes yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan saya di peringkat dasar, perbahasan peringkat dasar bajet ini. Dan iaitu berkenaan tentang satu kematian seorang mahasiswa iaitu remaja berusia 22 tahun bernama Edith T. Yang D. T itu T-E-E, Yan Y-A-N dan D, D-E-E. Bukan yang ditulis dalam jawapan bertulis ini T-I-Y-A-N-D-I. Okey, oleh yang untuk rekod dan betul, oleh itu saya sebut. Dan apa yang dijawab dalam jawapan bertulis itu, iaitu saya akan sebutkan hasil postmortem yang dijalankan di Hospital Umum Sarawak mendapati punca kematian Edith T. Yandi adalah pending laboratory analysis. Pihak PDRM masih meneruskan siasatan bagi mengumpul bukti-bukti menunggu laporan Jabatan Kimia. Itulah adalah jawapan yang diberi oleh Menteri dalam untuk menjawab apa yang saya bangkitkan dalam perbahasan saya. Dan selepas apa yang saya sebut dalam perbahasan saya, yang dikeluarkan satu kenyataan oleh pihak polis ialah bahawa pasukan siasatan khas telah ditubuhkan untuk menyiasat secara terperinci dari semua aspek serta kemungkinan. Pada mulanya remaja itu mati. Terusnya pihak polis melabelkan dia sebagai sudden death report. Dan selepas apa dibangkitkan dalam Dewan ini, polis OCPD Kuching menubuhkan satu pasukan siasatan khas. Dan apa yang disebutkan oleh Menteri adalah menunggu laporan postmortem, laboratory report dan juga nak ambil lagi itu mencari lagi apa-apa bukti. Tetapi apa yang saya diberitahu bahawa oleh ahli keluarga si mati adalah sampai hari ini IO pun tidak menjumpai ahli keluarga mereka untuk mengambil statement berkenaan dengan kematian adik mereka, adiknya. Dan saya ingin tahu apakah telah dijadikan. Adakah pasukan khas yang ditubuhkan itu telah jumpa siapa saksi-saksi ada merakamkan itu ambil rakaman CCTV di hospital di mana si mati itu dihantar ke atau CCTV di pusat hiburan yang di mana beliau dijumpai mati. Dan inilah masalahnya kerana apa yang dikhawatiri oleh keluarga si mati adalah bahawa the last non-person in contact. The last non-person in contact itu adalah seorang ex-boyfriend
si mati itu bernama Oscar Yeo. Dan adakah PDRM ada menjemput beliau untuk mengambil statement? Kerana apa yang dimaklumkan bahawa adalah itu Oscar Yeo itu mempunyai perhubungan yang amat mesra dengan sesetengah pihak polis di Kuching. Bukan semuanya, tetapi sesetengahnya. Dan oleh itu saya rasa ada bimbang sikit berkenaan integriti penyiasatan. Integriti penyiasatan kes ini. So, saya nak tahu pasukan siasatan khas ini, siapakah anggotanya? Adakah sama ada anggotanya juga ada pegawai-pegawai daripada Bukit Aman atau hanya pegawai-pegawai di polis daerah Kuching. Inilah yang mewujudkan satu menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap penyiasatan. Kerana sampai hari ini tiga minggu sudah. 3 minggu sudah pasukan ini ditubuhkan, tetapi langsung tak ada pegawai yang telefon keluarga si mati untuk mengambil keterangan yang lebih terperinci mengenai kejadian kematian itu. So, what is going on? Saya haraplah dalam penggulungan yang berhormat Timbalan Menteri akan memberikan update. Kalau tak dapat oleh kerana kerahsiaan, saya ingin satu written reply kepada saya dan juga ahli keluarga kerana they have the right to know. They have the right to know what is going on and what has the police done in respect of the death of the younger. Dan satu lagi berkenaan Dadah. 1 minggu selepas kejadian Edit itu, ini satu kes. Saya akan gulung. Seorang remaja juga, 23 tahun saja. Umurnya 23 tahun. Namanya Camillus anak Pilar. Beliau pun dijumpai mati. Dan apa yang dilaporkan adalah sudden death report. Tetapi mengikut apa yang diberitahu oleh ibu bapanya, beliau memang seorang penagih dadah. And they believe it's overdose of drugs. Dan tetapi oleh kerana mereka tak jalankan ujian kencing si mati itu, beliau dikebumikan dan case closed. It is, according to the postmortem report, it is heart failure, kidney failure. Tetapi Dato' menggerusi, kenapa seorang remaja 23 tahun, beliau 23 tahun, dapat heart failure, dapat kidney failure? Ini memang merupakan satu soalan yang kita perlu persoalkan. Dan adakah kerana overdose of usage of drugs yang menyebabkan heart failure dan kidney failure? Kalau itu memang untuk segala kes sudden death report itu, pihak polis harusnya menjalankan satu tes yang lebih terperinci supaya kita boleh dapatkan satu statistik yang betul, satu statistik yang reflect the true situation. Mungkin lebih kematian disebabkan oleh overdose penyalahgunaan dadah, tetapi semua diklasifikasikan sebagai sudden death report. Oleh itu, saya serukan satu kajian dibuat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Setampit. Baik, Yang Berhormat Kuantan.